Sejak 2011, Jabatan Perikanan Malaysia bersama Jabatan Kimia Malaysia telah membangunkan kaedah analisis bagi pengesanan kehadiran asid deoksiribonukleik iaitu DNA porsin di Pusat Biosecurity Perikanan Kuala Lumpur dan Pusat Perikanan Bintawah di Sarawak. Sehingga kini hanya sampel ikan dan makanan ikan sahaja dikesan mempunyai DNA porsin tetapi dalam keadaan yang sangat terkawal. Manakala bagi sampel ikan molaska, tepung ikan dan produk berasaskan surimi. Anda dah lihat video tadi? Dengan saya repeat. Baing dulu Mat. Tadi adalah video isu yang kami kaitkan dalam Akta Makanan Haiwan 2009 yang akan kami bentangkan sebentar nanti. Isu ini menerangkan bahawa peternak bagi ikan-ikan dan haiwan-haiwan ternakan diberi makanan yang tidak halal dan tidak boleh dimakan oleh manusia. Jadi, pihak berkuasa seperti Jabatan Perikanan telah membuat tindakan terhadap peternak-peternak yang tidak bertanggungjawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazri Husaini bin Muhammad Bakri daripada DP4B. Kami akan membentangkan Akta Makanan Haiwan 2009. Suatu akta untuk menubuhkan lembaga makanan haiwan adalah untuk mengawal selia kualiti makanan haiwan dan mengawal perimportan, pembuatan, penjualan dan penggunaan makanan haiwan dan bahan tambahan makanan haiwan. Untuk memastikan bahawa makanan haiwan itu memenuhi keperluan nutrien bagi haiwan, yang mana tidak memudaratkan haiwan dan tidak tercemar, supaya haiwan dan keluaran haiwan dipastikan dalam keadaan selamat untuk dimakan oleh manusia dan selamat untuk kegunaan yang lain. Bagi perkara-perkara yang lain dan bersampingan dengannya, Akta Makanan Haiwan 2009 diwartakan pada September 2009 pada tanggal 3 dan dikuatkuasakan pada Mac 2013. Akta ini dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner bagi mengawal kualiti dan keselamatan dalam pembuatan dan penggunaan makanan haiwan. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan adalah ianya terbagi kepada dua. Yang pertama, peraturan-peraturan makanan haiwan, pembuatan dan penjualan makanan haiwan atau bahan makanan tambahan haiwan 2012. Yang kedua, peraturan-peraturan makanan haiwan, lesen untuk mengimport makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nais Hamim bin Zainal Abidin daripada DP4B. Saya akan menerangkan permohonan dan pengeluaran lesen Seksyen 10. Mengimport makanan tambahan haiwan perlu ada lesen daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner mengikut cara yang ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Melengkapkan semua dokumen yang diberi oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Jika lesen diluluskan, maka ada bayaran yang ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Lesen perlu di-renew sebelum tamat tempoh. Seterusnya, keengganan untuk mengeluarkan lesen Seksyen 11. Tidak tahu mengimport dari negara mana, tidak mematuhi standard perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Jabatan Perkhidmatan Veteriner boleh menarik lesen jika mempunyai alasan yang muhasabah, seperti bahan tambahan haiwan yang berlebihan menyebabkan kesakitan pada haiwan. Yang terakhir, penggantungan atau pembatalan lesen Seksyen 14. Tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi terma dan syarat, menyalahi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas bin Hafizan daripada kelas DP4B. Di sini saya akan menerangkan tentang spesifikasi makanan haiwan dan syarat bagi penyimpanan, penstoran, pembungkusan, pelabelan dan pengangkutan yang sepatutnya. Poin saya yang pertama iaitu pematuhan spesifikasi. Semua makanan haiwan sama ada diimport,
dibuat, diedarkan, dimiliki, dijual atau digunakan untuk diberikan kepada haiwan ternak atau pelihara hendaklah dipatuhi segala spesifikasi yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina di negara ini. Okey, poin saya yang kedua adalah pematuhan syarat-syarat bagi penyimpanan, penstoran, pembungkusan, pelabelan dan pengangkutan yang sepatutnya. Makanan haiwan yang disimpan, di stor, dibungkus, dilabel atau diangkut perlu patuh dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS bagi penyimpanan, penstoran, pembungkusan, pelabelan dan pengangkutan atau sepanjang proses makanan haiwan daripada penghasilan makanan haiwan sehingga ke premis penjualan. Korang nak tahu tak apa hukuman yang akan dikenakan kepada mereka yang melanggar penyataan yang saya terangkan tadi? Mari saya terangkan. Bagi sesiapa yang melanggar kedua-dua kesalahan di bawah akta ini, seseorang itu boleh disabitkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jika dikaitkan penyataan ini dengan isu ikan ternak yang diberi makanan yang tidak halal ataupun organ babi, pihak berkuasa iaitu Jabatan Perkhidmatan Veterina telah menetapkan spesifikasi yang perlu dipatuhi oleh pengilang makanan. Jadi penternak haiwan perlu memilih makanan yang terbaik, halal dan juga mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk diberikan kepada haiwan yang diternaknya, kerana haiwan yang diternaknya itu akan diberi makan kepada manusia sama ada Islam ataupun bukan Islam. Jika peternak gagal menuruti spesifikasi yang ditetapkan, maka peternak boleh dikenakan hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rahimah binti Rahim Omar dari DP 4B. Hari ini saya akan menerangkan beberapa perkataan yang berkaitan dengan isu kami di Seksyen 2 Akta Makanan Haiwan 2009. Yang pertama ialah antibiotik. Antibiotik ialah sesuatu bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma atau apa-apa keluaran lain yang dihasilkan secara keseluruhan atau sebahagiannya melalui sintesis kimia dan dalam kepekatan yang rendah bagi merencatkan pertumbuhan atau membunuh mikroorganisma. Ia juga digunakan bagi maksud merangsang pertumbuhan dan mencegah penyakit. Yang kedua iaitu bahan kimia. Bahan kimia termasuklah antioksidan, bahan awet, ejen pengikat, bahan pewarna, ejen perasa dan ubat bukan antibiotik. Yang ketiga iaitu bahan tambahan makanan haiwan. Maksud dia, apa-apa ramuan yang ditambah termasuklah mikroorganisma dan enzim yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan haiwan dengan sendirinya, sama ada ia mempunyai nilai nutrien atau tidak, yang menjejaskan ciri-ciri makanan haiwan atau keluaran haiwan. Yang keempat pula, haiwan. Artinya mana-mana mamalia selain manusia, mana-mana haiwan akuatik dan termasuk ikan, moluska dan krustasium. Yang kelima ialah makanan haiwan. Maksud dia, apa-apa bahan tunggal atau pelbagai sama ada diproses, separuh diproses atau mentah yang bertujuan untuk diberi makan kepada haiwan. Seterusnya, tentang cara dan takat pemasukan. Dari seorang pun boleh, yang pertama, membubuk apa-apa antibiotik, hormon atau bahan kimia lain ke dalam makanan haiwan, atau memasukkan apa-apa antibiotik, hormon atau bahan kimia lain secara langsung atau melalui bahantara ke dalam makanan haiwan tersebut, melainkan mengikut cara yang ditetapkan, takat yang ditetapkan.
Siapa yang melanggar atau melakukan kesalahan ini boleh denda disabitkan tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan yang kedua pula, boleh didenda tidak melebihi RM200,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya. Walau bagaimanapun, apa-apa antibiotik atau hormon atau bahan kimia boleh diletakkan di dalam makanan haiwan secara langsung atau tidak langsung pada takat lebih tinggi, tetapi perlu deskripsi daripada seorang doktor veterina secara bertulis atau hanya bagi tujuan rawatan ataupun pembasmian penyakit. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasmah dari kelas DP 4B. Hari ini saya akan membentangkan tentang penguatkuasaan. Yang pertama sekali, pegawai diberi kuasa. Mengikut Seksyen 21 di bawah Subseksyen 1, pegawai diberi kuasa ini bermaksud seorang pegawai awam yang diberi kuasa oleh menteri. Menurut Subseksyen 2 pula adalah seorang pegawai diberi kuasa untuk menjalankan semua kuasa yang terletak hak padanya di bawah akta ini. Maksudnya dekat sini, pegawai itu dia ada hak. Kalau katakan dia nak buat serbuan, jadi dia boleh untuk melakukannya. Seterusnya iaitu kad kuasa. Mengikut Seksyen 22 di bawah Subseksyen 1, pengerusi lembaga hendaklah mengeluarkan kad kuasa kepada setiap pegawai dan dia juga hendaklah ditandatangani oleh pengerusi lembaga itu sendiri. Menurut Subseksyen 2 pula, apabila seorang pegawai diberi kuasa untuk menjalankan mana-mana kuasa di bawah akta ini, dia hendaklah apabila diminta untuk mengemukakan kepada orang terhadap kuasa itu sedang dijalankan dengan menggunakan kad kuasa yang dikeluarkan kepadanya di bawah Subseksyen 1. Maksudnya dekat sini, bila pegawai tu dia ada kad kuasa, jadi dia boleh untuk membuat serbuan dengan menunjukkan kad kuasa tersebut. Tujuan dia untuk menunjukkan yang pegawai ini diiktiraf oleh menteri dan dibenarkan untuk membuat serbuan tersebut. Selain itu, kuasa penangkapan mengikut Seksyen 23 di bawah Subseksyen 1, seorang pegawai diberi kuasa untuk menangkap tanpa waran mana-mana orang yang melakukan atau cuba melakukan apa-apa yang munasabahnya disyaki oleh pegawai melakukan atau cuba melakukan mana-mana kesalahan di bawah akta ini jika dia enggan memberikan nama dan alamatnya atau ada alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa dia telah memberikan nama atau alamat palsu. Menurut Subseksyen 2, jika mana-mana orang yang telah ditangkap di bawah Subseksyen 1, orang itu hendaklah selepas itu diberlakukan sebagaimana yang diperuntukkan oleh Kanun Tata Cara Jenayah, iaitu mengikut Akta 593. Maksudnya dekat sini, jika dia masih berdegil, tangkapan boleh dibuat, jadi dia boleh didakwa kerana melanggar undang-undang negara. Akhir sekali iaitu penggeledahan dan penyitaan dengan waran. Mengikut Seksyen 24 di bawah Subseksyen 1, pegawai yang diberi kuasa tersebut diberi kebenaran untuk menggeledah dan menyita. Menurut Subseksyen 2, waran yang dikeluarkan di bawah Subseksyen 1 boleh memberi kuasa kepada pegawai untuk menggeledah premis dan menyita apa-apa makanan haiwan, bahan tambahan makanan haiwan, bekas, bungkusan, pengangkut, peralatan, buku, dokumen atau benda lain yang dengan munasabahnya dipercayai dapat memberikan keterangan mengenai pelakuan kesalahan itu dan lain-lain. Maaf pada kesilapan dan kekurangan pada video kami. Sekian, terima kasih.